Terdedah, Anwar akui budaknya jahat. UMNO bakal terima pencalonan Perdana Menteri. Tun M mahu kembali pada UMNO. Punca sebenar pas bermain dua kolam. Walaupun dijatuhkan sebagai Perdana Menteri dan menjangkau usia 95 tahun, Dr. Mahathir Mohamad berkata beliau mempunyai pengalaman luas yang tidak dimiliki sesiapa untuk terus menyumbang kepada negara. Dengan pengalaman selama 80 tahun dalam politik dan 31 tahun sebagai Perdana Menteri, Mahathir dalam wawancara video sinar harian memberitahu pengacara bahawa masih ada pihak yang mengharapkan kebolehan beliau. Saya mempunyai pengalaman yang banyak yang boleh digunakan oleh sesiapa sahaja. Sebab itu, kalau ada orang datang jumpa saya, mereka minta saya buat sesuatu. Jadi saya cuba buat sesuatu. Setakat ini, untuk buat sesuatu, saya boleh sumbang pendapat. Saya yakin orang lain tidak ada pengalaman sebegitu kerana tidak pernah menjadi Perdana Menteri untuk sekian lamanya. Katanya ketika ditanya, apakah yang beliau boleh berikan kepada rakyat? Mahathir berkata demikian selepas menyentuh parti yang cuba ditubuhkannya, Pejuang, yang masih belum diluluskan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia, JPPM. Beliau menubuhkan parti itu setelah PPBM yang dipimpinnya keluar daripada Pakatan Harapan, sekaligus memaksa beliau meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri pada Februari tahun lalu. Mahathir menuduh Muhyiddin Yassin sebagai dalang utama dalam PPBM yang menyebabkan beliau terpaksa meletak jawatan. Muhyiddin kemudian dilantik sebagai Perdana Menteri baru dengan sokongan PAS, UMNO dan parti-parti di Sabah dan Sarawak. Dalam wawancara itu, Mahathir berkata Muhyiddin mengintai jawatan Menteri Keuangan setelah Pakatan Harapan memenangi pilihan raya umum 2018. Muhyiddin sebaliknya dilantik sebagai Menteri Dalam Negeri, manakala portfolio keuangan digalas Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng. Mahathir membuat keputusan itu atas dasar semua ketua parti komponen harus diberi jawatan kanan selain rekod Guan Eng sendiri sebagai Ketua Menteri Pulau Pinang. Dia Guan Eng dapat urus kerajaan Pulau Pinang dengan baik, hutang semua dihapuskan. Kita pilih dia kerana dia ada kebolehan dalam bidang itu, walaupun yang berminat untuk menjadi Menteri Keuangan adalah Muhyiddin, katanya. Pelantikan Lim bagaimanapun mengundang pertikaian daripada beberapa pihak. Menjawab hal itu, Mahathir berkata, kita bagi kepada Melayu. Tengoklah apa yang Melayu buat. Tidak kena. Kita beri kepada Najib Razak untuk jadi Menteri Keuangan. Apa yang dia lakukan? Dia Melayu. Kalau hendak pilih Melayu, kena tengok juga apa yang dia lakukan, katanya. Ahli Parlimen Langkawi itu juga mengulas tentang sokongan Presiden PKR Anwar Ibrahim kepadanya semasa pentadbiran kedua beliau. Anwar merupakan pilihan pertama Pakatan Harapan untuk jawatan Perdana Menteri. Dalam persefahaman antara parti komponen Pakatan Harapan, akan ada peralihan kuasa daripada Mahathir kepada Anwar. Mahathir berkata desakan berundur daripada penyokong-penyokong Anwar ada dibangkitkan dalam pertemuan mereka ketika beliau masih menjadi Perdana Menteri. Dia datang jumpa saya, selalu sokong saya cukup kuat. Tetapi dia kata, budak-budak dia ni jahat, dia tidak boleh kawal. Tidak apalah, saya tidak khawatir untuk letak jawatan, katanya. Mahathir juga nampak seperti tidak berpuas hati dengan kelakuan Anwar selepas beliau bebas daripada penjara. Anwar bila dia keluar, sepatutnya dia sokong tindakan saya, tetapi dia lebih usaha jumpa raja-raja. Semuanya nampak seolah-olah menyokong saya, katanya. Pengacara bagaimanapun membalas pendedahan itu dengan bertanyakan, adakah budak-budak Mahathir turut bersikap jahat terhadap Anwar? Mungkin, tetapi itu saya tidak tahulah. Bukan saya punya kerja, katanya. Dalam wawancara itu juga Mahathir akui pernah beranggapan yang beliau berpeluang untuk berehat dan meluangkan masa untuk dirinya sendiri selepas meletakkan jawatan Perdana Menteri pada 2003. Namun tidak lama selepas berundur, rombongan demi rombongan merayu perhatian beliau kepada isu-isu berbangkit. Bila saya letak jawatan pada 2003, saya berharap saya akan dapat berehat, mungkin menikmati kehidupan berjalan sana sini. Tetapi seminggu lepas saya letak jawatan, orang datang minta kepada saya untuk berbuat sesuatu kerana mereka berpendapat yang menjadi Perdana Menteri ketika itu tidak menjalankan tugas dengan baik. 1 minggu sahaja sudah nampak keadaannya lain. Selepas itu, rombongan demi rombongan datang minta saya buat sesuatu. Bagi saya cuba nasihat tetapi nasihat tidak berkesan dan akhirnya saya terpaksa keluar dari parti UMNO dan menentang kerajaan, parti yang dahulunya adalah parti saya, katanya.
Tawaran jawatan timbalan Perdana Menteri kepada UMNO dianggap cara terbaik untuk mengelakkan pertembungan antara parti itu dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia dalam pilihan raya umum kelak. Penganalisis politik dari Universiti Utara Malaysia UUM, Mat Syukri Shoaib berkata, saranan memberikan jawatan itu kepada UMNO adalah wajar, terutamanya dalam meraihkan hubungan strategiknya dengan Bersatu. Tak salah untuk lantik mana-mana pemimpin UMNO yang terkemuka yang sedang berada dalam kabinet hari ini. Mereka perlu diberi ruang dan peluang untuk dilantik menjadi TPM. Pelantikan ini tidak memberi kesan kepada pentadbiran kerana keutuhan jawatan Perdana Menteri masih jelas dan beliau boleh koordinasi kabinet dengan baik, katanya kepada Esro Awani pada Rabu. Menurutnya, kestabilan politik adalah elemen penting dalam pentadbiran negara dan seharusnya ia menjadi tumpuan utama kerajaan. Tindakan itu beri jawatan TPM juga menjuarai hasrat penyatuan parti-parti yang berada dalam rumpun UMNO. Bersatu dan PAS juga mempunyai ideologi hampir sama, iaitu nasionalis Islamik pragmatik. Bila UMNO dan Bersatu berasal dari satu rumpun, sepatutnya mereka lebih mudah berbincang dan bekerjasama menjayakan penyatuan Parti Melayu Islam bersama PAS, ujarnya. Esro Awani pada 29 November lepas melaporkan UMNO akan membangkitkan semula kedudukan jawatan TPM kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sebab sahaja perbahasan pembentangan belanjawan 2021 selesai di Dewan Rakyat. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, isu jawatan TPM tidak pernah didiamkan kerana parti berkenaan merupakan pemilik kerusi terbesar dalam kerajaan ketika ini. Lebih-lebih lagi tegas ahli Parlimen Bera itu apabila tiada pemimpin UMNO diberikan jawatan tertinggi dalam kabinet selain Menteri Kanan Pertahanan yang disandang beliau ketika ini. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menegaskan beliau boleh kembali kepada UMNO. Begitupun ia hanyalah sekiranya UMNO kembali berpegang kepada dasar awalnya, iaitu berjuang untuk bangsa, negara dan agama. Saya boleh kembali kepada UMNO, tapi orang yang penyangat-penyangat semua minta maaflah. Saya tak boleh bekerjasama dengan mereka, katanya. Beliau berkata demikian pada program bersama Tun M yang dikendalikan tokoh wartawan negara Tan Sri Johan Jaafar anjuran sinar harian pada Rabu. Beliau turut mengakui masih sayangkan UMNO, apatah lagi pernah menjadi presiden selama 22 tahun, namun sayang itu tidak kepada pemimpinnya. Dalam pada itu, ahli Parlimen Langkawi itu menegaskan beliau sudah mengambil keputusan untuk berehat daripada politik selepas meletak jawatan sebagai Perdana Menteri pada 2003. Apabila saya letak jawatan pada tahun 2003, saya pun berharap akan dapat berehat, mungkin enjoy life sikit, pergi jalan sana sini. Tetapi selepas seminggu saya letak jawatan, ada orang datang minta tolong. Tun, tolonglah buat sesuatu kerana mereka berpendapat bahawa yang menjadi Perdana Menteri ketika itu tidak menjalankan tugas dengan baik. 1 minggu saja sudah nampak berlainan keadaannya. Jadi mereka datang dan seterusnya rombongan demi rombongan datang minta saya buat sesuatu. Bagi saya cuba nasihat pemimpin terbabit, tetapi nasihat tidak berkesan, katanya. Menurutnya, beliau akhirnya mengambil keputusan untuk keluar daripada UMNO supaya mudah untuk menegur salah laku kerajaan. Akhirnya, saya terpaksa keluar daripada parti UMNO dan menentang kerajaan UMNO ketika itu, katanya lagi. PAS menafikan cuba mengambil peluang dalam proses rundingan pembahagian kerusi bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15 apabila dilihat berada dalam dua gabungan parti politik. Pengarah pilihan raya PAS Pusat Muhammad Sanusi Makno berkata, ketika ini proses pembahagian kerusi berlangsung dalam suasana baik demi penyatuan umat Islam dan orang Melayu. Jelasnya, dakwaan mengatakan PAS mengambil kesempatan apabila bergabung bersama Perikatan Nasional dan Mufakat Nasional adalah tidak wajar sama sekali. Kenapa hendak kaitkan keberadaan PAS dalam dua kolam politik, iaitu Mufakat Nasional dan Perikatan Nasional? Politik kolam ini orang sudah tinggal lama sebab tidak boleh pergi jauh, jadi tidak perlu kolam sekarang ini. Saya fikir pada masa sekarang, rundingan agihan kerusi juga sudah lebih 60% tanpa ambil kira soal kolam kerana terdapat banyak lagi formula boleh diguna pakai, katanya pada sidang media selepas mesyuarat Exco di Wisma Darul Aman. Beliau berkata demikian bagi mengulas kenyataan pengerusi Badan Perhubungan UMNO Perak, Datuk Sa'arani Muhammad, yang dilaporkan memberi peringatan kepada PAS supaya jelas dalam pendirian berada dalam dua kolam politik supaya tidak berasa kehilangan. Sa'arani yang juga Menteri Besar Perak berkata, pembahagian kerusi di Perak juga sepatutnya hanya dibincangkan antara UMNO dan PAS kerana piagam serta Majlis Tertinggi Mufakat Nasional cuma menyebut mengenai kedua-dua parti itu. Mengulas lanjut, Muhammad Sanusi turut menasihatkan pihak tertentu yang sengaja menimbulkan ketegangan bagi menyukarkan rundingan pembahagian kerusi supaya menilai kembali matlamat asal Penubuhan Mufakat Nasional dan Perikatan Nasional. Seeloknya tengok balik mengapa kita berada di sini. Adakah apabila kita berada dalam keadaan sekarang dan berasa selesa, kita mahu ajak semua pihak kembali ke tempat asal? Janganlah diajak orang lain balik kampung tempat kita berperang dulu.
baru kerana tempat itu telah ditinggal menjadi hutan dan belukar. Sepatutnya kita bergerak ke depan dan terus ke dimensi baru yang akan memberi faedah kepada semua orang sekaligus menzahirkan lebih banyak kebaikan daripada persengketaan, katanya. Jika masuk 10 kolam sekalipun tidak mengapa, asalkan langkah itu dapat membawa perpaduan dalam kalangan umat Islam dan Melayu, katanya. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.